baris. Kejut aku. Alah, dia ambil ujung tak. Kacau. Halo guys, bertemu lagi kita dalam episod jalan-jalan cari ikan. Jadi hari ni kita nak pergi cuba mencari ikan sebarau. Jadi dalam episod kali ni saya akan tunjukkan cara-cara macam mana korang boleh mancing sebarau. Macam mana kita nak mancing sebarau ni, kat mana lokasi sebarau ni duduk, macam mana kita nak casting sebarau ni dengan cara casting lah. So antara gewang-gewang yang popular untuk mancing sebarau ni antaranya ialah sinking minnow, kita boleh gunakan shad rap, kita boleh gunakan spoon. Ini semua bergantung dengan keadaan sungai yang korang mancing. Jadi hari ni saya menggunakan spoon untuk mancing sebarau ni. Sebabnya dekat kawasan ni air dia sedikit gelap. Jadi saya akan gunakan spoon sebab kebanyakannya kalau sungai yang sedikit gelap ni, dia kadang-kadang ada ikan lain juga macam ikan bujur dan juga kerandang ke. Jadi macam mana kita nak casting sebarau ni? Sebarau ni adalah spesies pemangsa, yang mana dia jenis yang menyambar umpan lah. Jadi kawasan yang dia selalu duduk ialah kawasan yang ada reba-reba kayu ataupun kawasan yang mempunyai struktur lah dekat dalam air tu. Kadang kita tengok kawasan tu lapang je, tapi sebenarnya dekat bawah tu ada kayu-kayu di mana sebarau-sebarau ni duduk lah. Ataupun kawasan yang berjeram, yang mana kawasan berjeram ni kebanyakannya ada dekat kawasan-kawasan empangan ke itu. Okay, yang pertama kita akan ceritakan pasal setup lah. Jadi setup ialah ada dua kemungkinan, iaitu spinning setup ataupun BC, bait casting setup lah. Jadi saya mencadangkan untuk anda menggunakan set BC adalah bersebab kerana bila kita gunakan BC ni, kita akan dapat lebih akurasi, yang mana kita akan dapat baling umpan kita tu tepat dekat kedudukan sebarau tu duduk. Okay, yang keduanya ialah ratio. Jadi ratio untuk BC ni lebih sesuai kita gunakan dengan ratio bermula dengan nombor 7 lah, ataupun nombor 6 pun boleh. 6, 7 macam tu. Sebab dia kita nak kira karawan yang sederhana laju. Kita tak perlu sangat terlalu laju, tapi sederhana laju. Okay, lepas tu jadi balingan yang tepat dekat kawasan lubuknya sebarau ni adalah sangat-sangat penting lah untuk kita nak pujuk dia keluar. Jadi sebarau ni selalunya dia ada dekat hulu-hulu ataupun hilir-hilir sungai lah. Daripada lautan luas tu akan ada muara. Jadi muara tu biasanya spesies-spesies cakap, ikan bulan. Jadi bila dah ujung dia, hulu dia, di situlah sebarau duduk. Jadi korang boleh try dekat mana-mana sungai yang ada berdekatan dekat tempat korang yang ada sebarau. Tapi tak semua sungai juga ada sebarau, sebabnya ini dia adalah disebabkan oleh ancaman-ancaman kaki-kaki reba, kaki-kaki tuba, kaki-kaki elektrik ke, current ke. Jadi spesies-spesies ni dah semakin berkurangan lah dekat sungai ni, dekat Malaysia ni. Jadi sebarau ni biasanya dia akan aktif pada waktu pagi dan juga lewat petang. Yang kedua, lagi satu, apa info pasal sebarau yang menarik ni ialah tarikan dia yang kuat lah. Tarikan first speed dia, second speed dia, tu yang membuatkan kaki-kaki sebarau ni thrilling nak mencari sebarau ni. Lepas tu dengan cabaran-cabaran redah hutannya yang lain. Jadi itu ialah satu cabaran yang menarik lah untuk kaki pancing sebarau ni. Kemudian sebarau ni biasanya dia bila hujan lebat macam banjir ke apa semua kan. Jadi selepas daripada hujan lebat tu, sebarau-sebarau ni biasanya dia akan hempaskan telur. Jadi korang boleh try lah dekat kawasan-kawasan sungai yang korang rasa ada berpotensi ada sebarau tu. Okay, so kita akan jumpa lagi. Kita akan try cast. Bye bye guys. So inilah yang sudah tiup mencari pemburuan sebarau.
ikut sungai lah. Barang ni. Alright guys, so setelah meredah hutan selama hampir 45 minit, aku pun dah keletihan. Kita akan try pancing sebarang lah. Tengok air memang cantik sekarang. Aku rasa aku dapat ni. So setup yang saya guna ialah Shimano Antares ECMD XG, tali Sufit 832 15 pound darab 8, dan juga leader Rockford Phantom ST 15 pound, dan saya gunakan spoon untuk one solo. So kita tengok apa hasil dia. Okey, lagi satu yang saya nak kongsikan dengan pancingan sebarau ni ialah air dia. Jadi air yang paling baik sekali kalau korang tahu nak mancing sebarau ialah air yang macam ni lah. Dia tak keruh sangat, tak juga jenis sangat. So dia nampak umpan kita ke dalam air. Keruh sangat pun tak boleh, jenis sangat pun susah. Maksudnya bukan tak ada lah, tapi susah lah kita nak strike dia. Jadi kalau air yang orang panggil bulu kera, dia kehijauan, dia hijau-hijau gelap macam tu. Macam ini lah, ni nampak dia kekelabuan. Ni orang panggil bulu kera lah. So timing saya mancing hari ni memang cantik. Jadi air bulu kera ni biasanya jadi bila apa? Bila banjir, lepas tu dia surut. So aku akan try one shot rap Rapala. Kena nyaris. Kejut aku. Alah, dia ambil ujung pula. Kacau. Kena. Guys, alhamdulillah. Kasar. Alhamdulillah. Kena. Kasar. Kita bawa ke tempat tenang dulu. Supaya dia tak masuk. Alright, alhamdulillah. Finally, setelah aku pujuk hampir sejam hampir sejam aku pujuk barau ni. Padu. Memang gak ada. Takut dia kena pergi ke tempat selamat sikit. Yes. Ini aku cari lama tak layan. Okey. Relax sayang. Relax. Kasar. Aku rasa dia dalam anggaran 700 ke 800 gram mungkin. Lama aku tak masuk barau. So hari ni dia bagi. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, good size. Padu guys. Very good size. Hampalah. Johor Bahru. Thank you. Sini tekan ke atas. Waduh. Alhamdulillah. Lama tak rasa. Lead grip daripada Loop Fishing, korang boleh dapatkan dekat Shopee kita, Loops Fishing. Ini hasil dia. Hampalah.
Memang terbaik. Lama gila aku tak main Sebarau ni. Ada rezeki hari ni. Alhamdulillah, syukur. Alright guys, ni hasil dia. Sebarau dengan anggaran 1 kilo. Saya gunakan setup Shimano antara DCM DSG 2 feet 832 15 pound. Leader saya gunakan Rockford Phantom FC, dan lip grip daripada Loop Fishing, dan gewang ialah Spoon daripada BT. Saya dapatkan dengan Ainas. Ini hasil dia. Good size, very good size. Lama dah saya tak rasa Sebarau macam ni yang ada dekat Johor Bahru ni. So ni adalah satu rezeki lah. Okay, so stay tune, kita akan try cast lagi. Okay, so kalau korang mancing Sebarau ni kan, kalau dia punya hook tu kena kat kawasan lembut tu macam itu tak apa, tapi jangan kena dekat atas rahang. Rahang ni yang buatkan hook kangkang apa semua, tapi bahagian bawah ni semua lembut. So korang jangan risau kalau kena kat bawah, dia kangkang lah. Tapi kalau kena kat atas ni, kena jaga-jaga lah. Memang macam-macam jenis hook dia boleh buat. L hook, J hook, S hook, U hook, semua boleh dia buat. Okay. Ada lagi. Ada lagi kena. Tak kena guys. Ada lagi. Dah berapa. Okey, kita akan try cari Sebarau yang kedua. Jadi lokasi macam ni, sekarang ni saya berada di jeram lah. Jadi Sebarau ni kalau ada berjeram, insya-Allah lah ada Sebarau. Dia biasanya akan duduk dekat kawasan yang antara tenang ni, separa tenang. Kawasan-kawasan ni pun boleh try. So kita akan try baling and tengoklah ada strike tak. Karawan dia tak perlu sederhana laju. Sekarang saya gunakan ratio 7 saja. Saya gunakan spoon lah. Jadi certain Sebarau, beberapa strike yang saya pernah dapat, biasanya Sebarau ni dia akan makan dekat tepi-tepi kaki ni, ataupun dekat kawasan-kawasan yang baru tu lah. Jadi selepas musim banjir ni memang waktu yang sesuai lah untuk anda memburu isi Sebarau ni. Ini sebabnya macam saya cakapkan tadi, Sebarau ni akan mempas telur dia. So biasanya kalau korang tengok badung-badung yang saiz-saiz besar-besar biasanya akan keluar time-time macam ni lah, selepas banjir ni. Warna pula kita berbicara mengenai warna pula Warna untuk Sebarau bergantung kepada keadaan lokasi air yang anda pancing. Kalau kawasan dia sedikit keruh, anda boleh cuba gunakan Fire Tiger ataupun boleh cuba gunakan Hot Tiger. Warna dia, warna gewang yang anda gunakan tu lah. Kalau warna dia jernih, anda boleh gunakan yang color natural. Tapi kebanyakan Sebarau yang saya dapat
Banyak saya gunakan color Fire Tiger. Okay, kita akan cakap pasal berat saiz gewang yang sesuai untuk anda gunakan. Barau ni biasanya kita akan cuba guna saiz yang anda perlu ada lah. 7 gram dengan 12 gram. Jadi kebanyakan gewang-gewang Rapala tu bersaiz macam tu. Ini sebabkan kawasan yang berarus. Jadi kalau kawasan tak ada arus, saya boleh je pakai 7 gram ataupun saya boleh pakai 5 gram. Kita nak potong arus tu supaya gewang kita tu stable lah dekat dalam air. Nak pujuk sebarau ni yang buat kita rasa macam nak putus asa. Terlalunya lah. Tapi kalau kawasan sungai yang korang boleh trekking, korang trekking lah. Lagi dalam korang trekking, insyaAllah lagi banyak sebarau dia. Lepas tu kalau boleh cuba elakkan, kalau masa trekking korang cuba elakkan daripada kena air ataupun meredah air. Bukan tak boleh dapat, kalau korang redah air boleh dapat, tapi kurang. Ataupun yang saiz-saiz besar ni dia pandai lah. Biasanya sebarau yang saiz-saiz besar ni dia lagi pandai. Dia pandai sorok, dia pandai bawa gewang korang ke reba bila dia strike. Lepas tu dia pandai juga. Dia bila dia dah besar, dia banyak pengalaman lah. Jadi dia tahulah macam mana cara orang nak tangkap dia apa semua. So kita pun kena pandai juga. Alright guys. So sekarang kita nak keluar ke sungai dia. Sebabnya aku kena balik awal ni. Sekarang pukul 5.30. Jadi hutan ni kalau korang nak tahu dia akan cepat gelap lah. Jadi memandangkan sekarang ni musim hujan, jadi kita kena cepat keluar daripada hutan. Okay, terima kasih banyak pada menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe seperti biasa. Dan juga untuk yang berminat untuk dapatkan lip grip tu, korang boleh pergi ke link Shopee Loop Fishing. Jadi itu saja untuk episode kali ini. Jumpa lagi episode akan datang. Terima kasih banyak pada yang menonton. Bye bye.